داخلة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله sirrah. Dan hendaklah pendengaran anak-anak itu situ dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam pendengaran anak-anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbantah dan berilmu kalam. Dan berilmu kalam, sebab kekacauan yang ditimbulkan oleh perdebatan itu lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkan. Itu jalan sufi tadi. Dia lebih mana menjaga jangan ada perdebatan. Sebab unsur berdebat dia ada sir dalam apa? Ingin menang, ingin hebat. Dia ada benda tu akan masuk. Dan lebih banyak daripada pendidikan yang dihasilkan, dan apa yang dirosakkan adalah lebih banyak daripada yang diperbaiki bila ada unsur perdebatan. Bahkan menguatkan keimanan dengan perdebatan itu menyerupai dengan memukul batang kayu dengan pemalu besi. Kita nak repair batang kayu, tak batang besi, lama pecah kayu. Kalau dapat pun maknanya kalian tak berapa elok, ya. Kerana mengharapkan bertambah kuatnya dengan bertambah banyak bahagian-bahagian. Dan kadang-kadang perbuatan itu membinasakan dan merosakkan batang kayu itu. Dan inilah yang banyak kejadian kesaksian membuktikan demikian dengan tegas. Dan ambillah itu menjadi bukti yang dapat dipersaksikan dengan mata. Maksudnya apa? So kita berjalan nasihat menasihati, berbincang dengan baik. Adapun mujadalah berbahasa kurang elok. Tu. Maka ambillah perbandingan antara akidah orang-orang saleh dan bertakwa daripada kebanyakan manusia dengan akidah orang-orang ahli ilmu kalam dan perdebatan, ya. Mana kalau kita perhati situ memang nampak jelas. Biasa kalau berdebat akhir-akhir dia bergaduh. Maka akan kita jumpai bahawa i'tikad orang awam itu tetap seperti bukit yang tinggi, tidak dapat diumbang-ambingkan oleh angin taufan dan halitar. Dan akidah ahli ilmu kalam yang menjaga akidahnya dengan bermacam-macam perdebatan ada seumpama seutas benang yang terlepas di udara. Dia tiup angin ke sana sini kecuali orang-orang yang mendengar mana dalil i'tiqad daripada ahli ilmu kalam, lalu dipegangnya secara taklid sebagaimana dipegangnya i'tiqad itu sendiri secara taklid. Kerana tidak ada bezanya pada bertaklid antara mempelajari dalil atau mempelajari i'tikad itu tanpa dalil. Maka mempelajari dalil itu adalah satu hal, dan mencari dalil dengan pemikiran adalah hal yang lain pula, yang lebih jauh daripadanya. Itu beza antara orang yang mengenal dengan qalbi dengan orang yang mengenal dengan akli, ya. Kalau mengenal dengan akal, maknanya dia akan menggunakan akal, yang mana akal ni dia terbatas sangat. Kalau dia menggunakan qalbi, iaitu hati dia, dia akan lebih pergi jauh, dia lebih mengenal, lebih dekat.
Konon seorang anak kecil apabila terjadi dalam perkembangan hidupnya di atas akidah ini, jika dia berkecimpung dalam usaha keduniaan, maka tidak terbuka baginya selain daripada akidah tadi. Tapi ia selamat di akhirat dengan akidah ahli kebenaran itu, sebab agama itu sendiri tidak memberatkan kepada orang-orang Arab yang sederhana pengetahuannya, lebih banyak daripada membenarkan dengan keyakinan akan jelas sahaja daripada etikat-etikat itu. Ada pembahasan pemikiran dan pengaturan dalil-dalil yang berat-berat, maka tidaklah sekali-kali mereka itu diberatkan. Sebab itu dalam ilmu usuluddin sekadar dalil secara ijmali, dia tak tuntut sampai tafsiri hurai satu-satu. Itu maknanya tak sampai peringkat fardu ain. Sekadar kita mengetahui dan memahami betul, tapi kena faham lah, walaupun dalil ringkas. Lepas tu ilmu usuluddin, kalau kita tengok ilmu usuluddin, dalil semua sifat itu dalil dia apa? Dua patah kan? Baharu alam tu apa tanda kewujudan Tuhan, baharu alam. Apa tanda kidam, baharu alam. Tanda baka, baharu alam, sampai habis. Sampai kaunuhu mutakaliman, dalil dua patah dia, baharu alam. Apa makna baharu? Itu kena faham lah. Dan disebut mengaji baharu alam, baharu. Apa makna baharu? Baharu pula kacau. Dan dia tak faham. Arab panggil hudus, Melayu panggil baharu. Hudus maknanya apa? Ma sabakahul adam wa lahikahul adam. Benda yang ada dia, maknanya didahului oleh ketiadaan, dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Itu makna hudus, makna baharu. Baru maknanya apa? Benda yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Siapa dia? Semua makhluk selain Allah Ta'ala dia panggil hudus, baru. Maka orang yang bersifat dengan baru dipanggil hadis. Hadis mana zat muttasib bil hudus, zat yang bersifat dengan baharu dipanggil hadis. Kalau banyak dipanggil hawadis. Muhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan segala makhluk hawadis. Jadi hawadis, hudus ini menjadi dalil kepada kewujudan Allah dan segala sifat yang lain. Dua patah, tapi kena nampak betul lah. Kita kata contohnya wujud, kewujudan Tuhan. Dalil dia alam ni baru. Mana dia punya wajah tanasub dia, jalan dalil dia. Sebab alam ni baharu. Bila dia baharu, bermakna asal dia tak ada. Bila asal dia tak ada, nak pergi pada ada, boleh ke pergi sendiri? Mesti ada Dari situ kita nampak mesti wujudnya sani', pencipta ialah Allah Ta'ala. Baik. Sekarang kidam pula kita kata mana dalil baharu alam. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tu tidak kidam, nasaid dia bersifat dengan baharu. Bila baharu, dia dah jadi sama dengan alam, tak boleh. Mana alam ni menunjukkan bahawasanya ada pencipta, dan pencipta ni mesti taraf dia adalah taraf ketuhanan. Kalau bukan Tuhan ni tak boleh jadi makhluk ni. Dalil kita sendiri makhluk, mana boleh jadi? Mengeluarkan tak ada kepada ada itu mesti taraf dia Tuhan, boleh. Kalau bukan Tuhan dia tak boleh jadikan makhluk. Sebab sifat Tuhan tu ialah sifat kesempurnaan, dan di antara dia ialah kidam wal baqa. Itu contoh dia. Manakala Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kidam dan baka, nasaya alam ini tidak akan ada. Dia tak sifat kidam bermakna dia baharu. Bila baharu dia tak boleh jadikan makhluk enten. Jadi baharu ini juga menunjuk kepada kidam dan sifatnya baka. Sebab kalau Tuhan tak bersifat dengan segala sifat tersebut, nasaya alam ni semua tak ada. Itu ringkas dia. 20 sifat ni, kalau Tuhan tidak bersifat dengan 20 sifat ini, nasaya alam ini tidak akan mawujud. Sebab 20 sifat itu menunjukkan sifat ketuhanan. Maka kalau tak bersifat dengan sifat tersebut, bermakna tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, macam mana boleh ada alam? Dia ringkas itu dia. Jadi bagi tauhid am dipanggil, untuk membina akidah. Kalau pergi depan pula, dia nak padamkan depan dengan makhluk. Dah tahu kan semua ni Allah Ta'ala jadi, dah kenal. Sekarang nak rapat, jangan bawa fikiran kita dengan makhluk. Buang, kita dengan dia je. Itu maksudnya. Sebab selagi ada alam nampak makhluk, dia tak boleh pergi. Dia kena fanakan. Itu mana rangkaian kedua pula. Setelah kita bina akidah, dah kemas, dah tahu, okey jalan. Bila berjalan, kena tunggal, jangan bawa benda lain. Tuhan tak mau kita berjalan ke dia, kita fikir bawa benda-benda makhluk, tak mau. Dia nak dia, sup baru dia buka. Itu keadaan dia gitu. Kemudian jika bermaksud menjadikan situ,
Jadi orang yang menuju ke jalan akhirat maka mendapat pertolongan taufik sehingga ia banyak beramal, selalu bertakwa, mencegah diri daripada hawa nafsu, selalu melatih diri bermujahadah, nasaya terbuka baginya pintu hidayah. Itu mana terbukanya pintu hidayah bila ada jalan riyadah wal mujahadah. Dia membawa kepada kemanisan ibadah. Kemanisan ibadat membawa dia rasa asyik, rindu, seronok dengan Tuhan. Bila itu berlaku, dia akan berlaku penyingkapan hijab, pembukaan, ya, itu jalan hakikat terbuka. Dan akan dan daripada akidah dengan nur ilahi yang dicurahkan dalam hati. Mana nur ilmu yang daripada Allah Ta'ala terbukakan dengan sebab mujahadah tadi, maka dia dapat nur dalam bentuk nur zauqi. Tadi nurul ilmi, ya, dia beza. Nur ilmu, cahaya ilmu, dia dapat membezakan, membina akidah. Kalau nur zauqi, dia akan dapat mana keperasaan rasa dia dengan Tuhan. Di mana saya duduk, dia berasa kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan yang dalam pentadbiran setiap saat pada segala makhluk. Dalil firman Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bermujahadah, bermakna jalan untuk sampai ke Tuhan tadi, dan untuk mendapat pertolongan mesti ada riadah dan mujahadah. Sebab tu bila kita banyakkan istighal dengan mengingati dia, menumpukan sungguh-sungguh dengan mengingati zikir akan dia, dijanjikan dibuka. Lain pertama Tuhan buka lanah dia naum apa, dicempakkan kemanisan. Ya, bila zikir tu sedap rasa, itu dia nak buka. Bila ada manis, baru ada mesra cinta, rasa syauk dengan Tuhan, kemudian baru dibuka. Itulah dia kata mutiara yang amat berharga yang menjadi tujuan daripada keimanan orang-orang siddiq dan muqarrabin. Dan kepadanya lah disyaratkan rahsia kebesaran yang terpendam dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ia terpandang lebih mulia dari orang-orang lain. Ya, jadi kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ialah bermunya kemuliaan dalaman. Luaran dia ikut dalam cantik, luar cantik. Ya, sebab Nabi kata ma faddala Abu Bakrin bi kasratin salawat siam walakin maqarra fi batni. Tidaklah kemuliaan Abu Bakar itu tinggi dengan sebab dia banyak sembahyang puasa. Itu satu hal, memang dia banyak. Tapi sebenarnya maqarra fi batni, barang yang tersemat dalam batin hati dia, itu makrifat ini. Ya, itu rahsia dia. Tingginya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bila dalam dia tinggi, luar dia tinggi lah, dia mengikut. Dalam tu raja, di bawah tu rakyat. Bila raja sedang berlazat dengan Tuhannya, maka rakyat bawah ikutlah. Rakyat bawah kaki, tangan, mata semua sedap dia dengan mentaati perintah Tuhan, ringan dia, lazat dia. Sebab raja di kalbi tu dah dapat menghadap betul. Tapi kalau kalbi dia jauh liar dengan Tuhan, maka anggota lain pun akan jadi liar mengerjakan maksiat, mungkar, lalai dan sebagainya. Kemudian terbukanya satu rahsia, bahkan suatu rahsia-rahsia itu mempunyai tingkatan-tingkat dia, tingkat menurut tingkatan mujahadah. Kalau di mujahadah peringkat awam, cara awam terbuka. Kalau peringkat mutawasid, pertengahan terbuka. Ya. Dan tingkat kebatinan, mana rohani dia, tentang kebersihan dan kesucian dari selain Allah. Mana dia kena bersihkan, farik galbak, kosongkan batin hati dia selain daripada makhluk. Ya, tu menghadap tu dengan Tuhan. Habis makhluk kita bagi jasad kita luar aja. Tentang memperoleh cahaya dengan nur keyakinan tadi. Dan yang demikian itu ada seperti berlebih kurang pengetahuan manusia tentang rahsia ilmu kedoktoran. Dalam bab medik yang ada kedoktoran kita macam-macam. Ada doktor ni, ada doktor, ada pakar, macam-macam lah kan. Kemudian ilmu agama lagi lah, dia ada maknanya peringkat-peringkat. Kemudian ilmu fiqh dan ilmu yang lain. Kerana berlainan yang demikian dengan berlainan ijtihad dan fitrah tentang kecerdikan dan kepintaran. Mengikut apa yang Tuhan buka lah. Ada orang tu di bagian ni lebih,
bagian dia kurang kan. Maka sebahagian tingkat-tingkat itu tidak terhingga, maka begitulah pula yang lain. Jadi kemuncak sekali, paling tinggi dan paling hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuncak sekali lah. Kemudian masalah, kalau anda tanyakan mempelajari cara berdebat dan ilmu kalam itu tercela, seperti mempelajari ilmu bintang, atau dibolehkan ataupun disunatkan, maka ketahui ilmu bahawasanya manusia dalam hal ini mempunyai hal di luar batas dan berlebih-lebihan dalam beberapa segi. Di antara ada yang mengatakan bahawa mempelajari berdebat itu ilmu kalam itu bid'ah dan haram, ada juga. Dan bahawa hamba Allah Ta'ala itu jika dia menjumpai Allah Ta'ala dengan seluruh dosanya selain syirik, mempersekutukan Tuhan, adalah lebih baik baginya daripada menjumpainya dengan ilmu kalam. Ada syarat ni. Maksud dia apa ni? Ni maksud kita jangan mana sangat banyak ilmu perdebatan. Ya. Dengan ilmu mukasyafah, ilmu pembukaan. Di antaranya ada yang mengatakan wajib dan fardu. Ya. Ada kala secara fardu kifayah atau fardu ain. Dan ilmu kalam itu seutama-utama ilmu, setinggi-tinggi penghampiran dari diri kepada Allah Ta'ala. Kerana ilmu itu meyakinkan bagi ilmu tauhid dan mempertahankan agama. Di seluruh itu kita bahas ilmu kalam dengan alat-alat dia, tujuannya mempertahan, mengemaskan tauhid atau tak. Dan kepada pengharaman ialah sepanjang mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Sufyan, seluruh salaf ahli hadis berkata, ya, Ibnu Abdul A'la radhiyallahu anhu kata, saya mendengar Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, didengar kalimah Syafi'i pada hari dia berdebat dengan, iaitulah Habsul Fat, seorang ahli ilmu kalam dari golongan Mu'tazilah, yang mengatakan lebih baik bagi seorang hamba Allah Ta'ala bertemu dengan Allah dengan segala dosa selain dari syirik, daripada bertemu dengan Allah dengan suatu daripada ilmu kalam. Dan saya sudah mendengar dari, iaitulah Habsul Fardi tadi, kata yang tidak sanggup saya menceritakan. Banyak lagi lah. Kemudian berkata Ibnu Abil A'la, saya sudah melihat dari ahli ilmu kalam suatu yang saya tidak menyangkakan sama sekali. Dan untuk seorang hamba Allah Ta'ala itu lebih baik daripada lebih baik mendapat percubaan dengan segala yang dilarang Allah Ta'ala selain daripada syirik, daripada memandang pada ilmu kalam. Maksud ilmu kalam perbahasan-perbahasan yang maknanya terlampau dalam lah. Ya. Ada di Patani kan berdebat antara Wahabi dengan Ahli Sunnah. Hari pertama berdebat sembelih 3 ekor lembu, punya ramai orang. Hari kedua kurang sikit, lalas tinggal 3 orang. Dua tuk guru yang berdebat kan, kemudian pengadil seorang. Sebab apa? Dia berdebat tu orang lain semua tak faham dah. Maksud ilmu alat, ilmu kalam macam-macam dah bahas. Itu dah tinggi-tinggi. Orang datang pun tak faham. Ya, yang akhirnya menang lah. Wahabi tu kalah. Jadi nak cerita kat sini bahawa bila pandang sangat-sangat, kalau segi ahli sufi kata banyak, maknanya apa? Membuang masa je berdebat gitu. Kita membina sekadar yakin sudah. Dengan dalil dah cukup. Kemudian disuruh kita tekan pembersihan. Ya, supaya meningkatkan lagi makrifat. Yang tadi berbahas untuk meneguhkan pegangan akidah. Yang ni nak bagi pendekatan. Imam Ghazali dia mirip tu. Dia tak bagi panjang-panjang sangat berdebat, tapi ilmu tu kena ada. Yang wajib fardu ain tu jangan tak ada pula, ya, supaya kita kemas akidah kemudian berjalan. Itu cara di sufi.
kemaskan pegangan. Yang tadi dikemaskan apa? Berbahas. Dia bahas tak habis-habis. Jadi ilmu perbahasan dia lebih kadang-kadang membawa kepada keras hati. Sebab bila berbahas masing-masing nak rasa hebat. Ya, nak rasa dia handal. Dapat bila dia menang pula, wah lagilah dia, kan? Dan ditanya orang mengenai suatu daripada ilmu kalam, maka beliau marah. Ya, saya berkata tanyakan tentang itu kepada, ya itulah Habsul Far dan kawan-kawan, orang-orang yang telah dihinakan Tuhan itu, masya-Allah. Kemudian kata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika Imam Syafi'i sakit, lalu datang kepadanya Habsul Far secara bertanya kepadanya, siapakah saya ini? Maka menjawab Imam Syafi'i, ya itulah Habsul Far, tidak dipelihara tidak dipelihara dan dipimpin engkau oleh Allah Ta'ala sebelum engkau bertobat daripada faham yang engkau anut sekarang. Ya, mana Tuhan tak ampun kau dosa engkau, dia kata, kalau engkau tak buang fahaman kau. Ya, mana banyak sangat berdebat dengan ilmu kalam atau tidak diminat oleh Imam Syafi'i. Ya. Dan berkata Imam Syafi'i lagi, jikalau tahulah manusia apa yang di dalam ilmu kalam itu daripada bermacam-macam hawa nafsu, situ yang selap. Bila berdebat kan, nafsu masuk tak? Masuk. Kadang niat dia dah tak jadi lurus. Dia niat tujuan dapat nak kalahkan musuh supaya dia menang. Niat tu jadi rosak. Maka akan larilah mereka daripadanya seperti lari dari singa. Kalau orang tahu, maknanya natidah kebanyakan ilmu kalam tadi, ilmu tu asalnya baik untuk membina, tapi oleh kerana kita masuk kadang-kadang tak ada jalan supir, ada di kucar lanah. Jadi apa? Jadilah lain niat untuk tunjuk handal, perbahasan. Tengok dia berdebat kan, lepas tu entam kawan entam dia, entam jadi macam tu. Akhir-akhir dua-dua jadi ke hati. Kemudian berkata Imam Syafi'i, apabila engkau mendengar seorang mengatakan, iaitulah nama ialah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan. Ya, bila orang kata bahawasanya nama ialah dinamakan atau bukan yang dinamakan. Faham? Nama isim. Isim itulah musamma, musamma itulah isim. Dia bahas tu. Yang mana musamma, mana isim. Musamma itulah zat. Mana yang dipernamakan zat. Isim itu nama. Kalau ada orang bilang nama tu musamma, musamma tu isim, tengok apa komen Imam Syafi'i. Ni banyak ilmu kalam dibahas. Al-ismu huwal musamma au ghairul musamma. Ilmu tu ialah musamma, mana zat, atau ghairul musamma, atau bukan zat. Maka naik saksi bahawa orang tersebut termasuk ahli ilmu kalam. Ya, yang tidak ada agama bagi orang tu. Kacau. Imam Syafi'i kalam, masa tak ada agama apa? Mana orang yang bukan memberi tumpuan untuk sebaik dalam agama tu maksud. Bukan tak ada agama murtad tak. Ya. Tu faham tu. Kemudian berkata Az-Za'farani, satu lagi. Kata Asy-Syafi'i, hukumanku kepada orang-orang ahli kalam ni dipukul dengan pelepah kurma. Dia nak berbahas lagi, tengok ambil pelepah kurma kau sebat belakang. Dan dibawa di keliling dia di kabilah-kabilah dan puak-puak bergerak dia. Dan katakan inilah balasan yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengambil ilmu kalam ni. Biasa ilmu kalam ni kadang-kadang dah sedap debat tu apa, dia seronok melayankan apa kaedah-kaedah itu. Jadi sini maknanya ada masuk unsur nafsu banyak. Sebab apa? Nak menegakkan maknanya hujah masing-masing tadi. Habis tu ya. Di ilmu kalam tu ada yang dituntut. Kalau dah pergi lebih-lebih sampai peringkat, kadang-kadang menyebabkan jadi rosak dalaman kita tu tak salah. Dia menyebabkan nak berbalah tunjuk siapa pandai, siapa hebat, kaedah dan macam-macam. Kalau silap niat, itu yang dilarang. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal, orang ilmu kalam itu tidak akan memperoleh kemenangan selama-lamanya. Bukan kerja ilmu kalam yang membawa kepada kelalaian lah. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wallah